Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk penilaian kendiri terhadap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Kami merupakan daripada kumpulan 5. Seterusnya, ini merupakan daripada ahli kumpulan 5 iaitu yang pertama adalah Muhammad Ruzamil bin Muhammad Rusli dengan nombor bateri AB210030. Yang kedua adalah Muhammad Rahimi bin Muhammad Mokhtar, nombor bateri AB210047. Yang ketiga adalah Muhammad Zakwan bin Ahmad, nombor bateri AB210042. Yang keempat adalah Nur Fakih Hanun binti Muhammad Fazil, nombor bateri AB210053. Dan yang terakhir adalah Nurul Idayu binti Azmi, nombor bateri AB210049. Ini bahagian pengenalan. Tajuk yang kami jalankan ini ialah penilaian kendiri terhadap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti tahap pengalaman emotional intelligence dalam kalangan pelajar. Mengenal pasti perbezaan antara tahap personal competence, self-awareness, self-regulation, self-motivation atau social competence, social awareness, social regulation dan self-motivation. Dan mengenal pasti hubungan antara dengan tahap personal competence dan social competence. Kajian ini juga telah mengedarkan soalan Google Form kepada 50 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Seterusnya, ini merupakan bahagian demografi iaitu berikut merupakan responden yang kami kumpul iaitu daripada sampel seramai 50 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Di samping itu, ujian ketekalan dan normaliti Korba Alpha berkaitan dengan self-awareness. Analisis menggunakan Korba Alpha mendapati bahawa instrumen bagi self-awareness telah menghasilkan nilai atau skor Korba Alpha yang sangat tinggi iaitu 0.899 seperti raja di atas. Hal ini menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan dapat menghasilkan data yang tepat. Seterusnya adalah self-regulation. Analisis menggunakan Korba Alpha mendapati bahawa instrumen bagi self-regulation telah menghasilkan nilai atau skor Korba Alpha yang sangat tinggi iaitu 0.922 seperti raja di atas. Hal ini menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan dapat menghasilkan data yang tepat. Seterusnya adalah berkaitan dengan self-motivation. Analisis menggunakan Korba Alpha mendapati bahawa instrumen bagi self-motivation telah menghasilkan nilai atau skor Korba Alpha yang sangat tinggi iaitu 0.940 seperti raja di atas. Hal ini menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan dapat menghasilkan data yang tepat. Seterusnya adalah social awareness. Analisis menggunakan Korba Alpha mendapati bahawa instrumen bagi social awareness telah menghasilkan nilai atau skor Korba Alpha iaitu sebanyak 0.650 seperti raja di atas. Hal ini menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan dapat menghasilkan data yang tepat. Seterusnya berkaitan dengan social skill. Analisis menggunakan Korba Alpha mendapati bahawa instrumen bagi social skill telah menghasilkan nilai atau skor Korba Alpha yang sangat tinggi iaitu 0.960 seperti raja di atas. Hal ini menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan dapat menghasilkan data yang tepat. Seterusnya berkaitan dengan laporan dapatan tahap pengalaman kesedaran pelajar UTHM terhadap kesedaran kecerdasan emosi berkaitan dengan self-awareness. Berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.14, manakala bagi soalan 1, 2 dan 4
pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.62, 3.88 dan 3.84. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Rahimi. Seterusnya saya akan membentangkan untuk soalan bagi accurate self-assessment, knowing one's strength and limits. Jadi, berdasarkan hasil dapatan kajian kami yang telah kami analisis menggunakan SPSS, kami mendapati bahawa soalan satu ini mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang tertinggi, itu dengan nilai min sebanyak 3.96, manakala bagi soalan 2, 3 dan 4 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.92 bagi soalan 2 dan juga 3 dan 3.84 bagi soalan 4. Okey, baik. Seterusnya saya akan membentangkan untuk soalan self-confidence, sureness about one's self-worth and capabilities. Jadi untuk soalan ini pula, kami mendapati bahawa soalan 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi, iaitu dengan nilai min yang sebanyak 3.92. Manakala bagi soalan 1 dan 2 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.84 bagi soalan 1 dan 3.68 bagi soalan 2. Okey, jadi seterusnya kita akan beralih kepada bahagian self-regulation, di mana di bawah soalan self-regulation ini adalah soalan self-control managing disruptive, emotion dan impulsive. Jadi bagi soalan ini kami berarti bahawa soalan 1, 2 dan juga 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.78 bagi soalan 1, 3.74 bagi soalan 2 dan juga 3.70 iaitu bagi soalan 3. Okey, baik. Jadi bagi soalan trustworthy, maintaining standards of honesty and integrity, itu apa yang kami dapat simpulkan bahawa soalan 2 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.94, manakala bagi soalan 1, 3 dan juga 4 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.74 bagi soalan 1, 3.78 bagi soalan 3 dan juga 3.82 bagi soalan 4. Jadi bagi soalan constituents, taking responsibility for personal performance. Jadi untuk bahagian ini kami mendapati bahawa soalan 2 juga mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi, iaitu dengan nilai min sebanyak 4.08. Manakala bagi soalan 1 dan 3 pula, iaitu mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.96 dan 3.92. Okay, jadi seterusnya kita akan lihat itu pada adaptability, flexibility in handling change. Jadi untuk soalan ini, kami mendapati bahawa soalan 1, 2 dan juga 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.78 bagi soalan 1, 3.74 bagi soalan 2 dan 3.88 bagi soalan 3. Seterusnya itu bagi soalan innovativeness, being comfortable with and open to novel ideas and new information. Jadi untuk bahagian soalan ini, kami dapati bahawa soalan 3 dan juga soalan 4 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.94 bagi soalan 3 dan 3.92 bagi soalan 4. Manakala bagi soalan 1 dan 2 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.84 bagi soalan 1 dan 3.80 bagi soalan 2. Okay, jadi seterusnya kita akan lihat bagi bahagian self-motivation. Jadi untuk self-motivation ni, soalan yang pertama kita boleh lihat iaitu achievement drive,
striving to improve or meet a standard of excellence. So jadi untuk bahagian ni kami mendapati bahawa daripada bagi soalan 1 dan soalan 4 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi iaitu dengan nilai min sebanyak 4.10 dan juga 4.02. Manakala bagi soalan 2 dan 3 pula iaitu mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.92 bagi soalan 2 dan 3.90 bagi soalan 3. Okay, jadi kita boleh lihat pula commitment aligning with the goal of the group or organisation. Jadi bagi soalan ini, kami juga menganalisis bahawa soalan 3 ini mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi iaitu dengan nilai min sebanyak 3.94, manakala bagi soalan 1, 2 dan 4 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min daripada soalan ini merekodkan sebanyak 3.8 iaitu bagi soalan 1, 3.86 bagi soalan 2 dan 3.84 bagi soalan 4. Baiklah, terima kasih Zakwan. Saya akan meneruskan pembentangan dengan self-motivation. Berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1, 2, 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emosi intelligence sederhana dengan nilai min sebanyak 3.88, 3.84, 3.66 dan 3.74. Seterusnya, berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa dua soalan mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence di mana paling tinggi dengan nilai min sebanyak 3.92, manakala bagi soalan 1 dan 2 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.86 dan 3.86. Seterusnya, bagi social awareness, berdasarkan jadual di atas, dapatan nilai kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1 dan 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.06 dan 4.02. Manakala bagi soalan 2 pula, tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.86. Seterusnya, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1, 2 dan 3 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.10, 4.24 dan 4.04. Manakala bagi soalan 1, 2 dan 4 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence dengan sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.80. Selain itu, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1 dan 2 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.06, manakala bagi soalan 3 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence dengan sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.84. Berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1, 2, 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.08, 4.18, 5.10 dan 4.04. Berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.74 dan 4.20, manakala bagi soalan 1 dan 2 pula mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.94 dan 3.82. Seterusnya, berdasarkan jadual di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1, 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emotional intelligence yang paling tinggi dengan nilai min sebanyak 3.92 dan 3.96. Manakala bagi soalan 2 pula, tahap pengalaman emotional intelligence yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.88.
atas pada kajian ini dapat disebutkan bahawa social skill dan skill ketiga mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen yang tinggi dengan nilai sebanyak 4.08. Kerana soalan ini minnya lagi tinggi berbanding yang lain. Berdasarkan dari atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen paling tinggi dengan nilai min sebanyak 3.90 dan 3.92. Manakala bagi soalan 1 dan 2 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen yang sederhana kerana setiap nilai min dari soalan ini merekodkan sebanyak 3.86 dan 3.80. Berdasarkan dari atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1, 3 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen paling tinggi dengan nilai min sebanyak 3.94 dan 4.00 dan 3.96. Berdasarkan dari atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1 dan 2 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.04 dan 4.00. Berdasarkan itu di atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 1 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.06 dan 4.08. Berdasarkan dari atas, dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa soalan 2 dan 4 mempunyai tahap pengalaman emosional intelijen paling tinggi dengan nilai min sebanyak 4.04 dan 4.04. Independent sample test telah dilakukan terhadap self-awareness untuk menentukan sama ada nilai min adalah berbeza secara signifikan di antara lelaki 3.96 bersamaan SP0.67 dan perempuan 3.66 SP0.78. Dapatan ujian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan di antara jantina self dan self-awareness sebanyak 1.3. Independent sample t-test telah dilakukan terhadap self-regulation untuk menentukan sama ada min adalah berbeza secara signifikan di antara lelaki 3.93 dan perempuan 3.66. Dapatan ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan di antara jantina dan self-regulation sebanyak 1.41. Terima kasih kepada saudari Fakihah. Seterusnya adalah self-motivation. Independent sample test telah dilakukan terhadap self-motivation untuk menentukan sama ada min adalah berbeza secara signifikan di antara lelaki iaitu 3.94 dan perempuan 3.74. Dapatan ujian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dan self-motivation. Seterusnya adalah social awareness. Independent sample test telah dilakukan terhadap social awareness untuk menentukan sama ada min adalah berbeza secara signifikan di antara lelaki 4.16
dan perempuan 4.03. Dapatan ujian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dan self-awareness bersamaan 0.60. Di samping itu adalah social skill. Independent sample test telah dilakukan terhadap social skill untuk menentukan sama ada min adalah berbeza secara signifikan di antara lelaki 3.96 dan perempuan 3.83. Dapatan ujian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dan social skill, iaitu bersamaan 0.57. Baik, seterusnya adalah laporan dapatan perhubungan, iaitu ujian hipotesis. Korelasi di antara faktor demografi iaitu jantina dengan self-awareness adalah tidak signifikan, iaitu 192. Keputusan korelasi menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor demografi iaitu jantina dengan tahap personal kompetensi iaitu self-awareness. Seterusnya adalah hipotesis 2. Korelasi di antara faktor demografi iaitu jantina dengan self-regulation adalah tidak signifikan, iaitu 165. Keputusan korelasi menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor demografi iaitu jantina dengan tahap personal kompetensi iaitu self-regulation. Untuk hipotesis ketiga, korelasi di antara faktor demografi iaitu jantina dengan self-motivation adalah tidak signifikan, iaitu 364. Keputusan korelasi menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor demografi iaitu jantina dan tahap personal kompetensi iaitu self-motivation. Untuk hipotesis keempat, korelasi di antara faktor demografi iaitu jantina dengan social awareness adalah tidak signifikan, iaitu 601. Keputusan korelasi menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor demografi iaitu jantina dengan tahap social kompetensi iaitu social awareness. Untuk hipotesis yang kelima iaitu yang terakhir, korelasi di antara faktor demografi iaitu jantina dengan social skill adalah tidak signifikan, iaitu 571. Keputusan korelasi menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor demografi iaitu jantina dengan tahap social kompetensi iaitu social skill. Baiklah, itu saja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.